Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan di antara perkara-perkara yang harus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah ta'ala tak mesti buat, dia rasa nak buat, dia buat, dia rasa tak mau buat, dia tak buat, iaitu tarziqun, artinya yang memberi rezeki. Jadi Allah ni, dia memang yang memberi rezeki. Maka memberi rezeki kepada kita ni bukan suatu kewajipan Allah. Nampak? Tak wajib bagi dia. Kita ni kalau dah jadi ayah, wajib cari rezeki, beri makan kepada anak isteri. Kalau kita tak beri makan, salah kita. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia jadikan kita tapi dia tak beri rezeki atau diberi sikit, tak boleh kata salah. Pasal tak wajib atas dia. Seorang ayah yang tak beri duit belanja kepada anak-anak, salah. Pasal apa? Pasal ayah wajib menanggung makan minum anak. Adapun Allah, dan Allah tanggung dapat makan minum kita makhluk. Allah tanggung tapi bukan wajib. Cakap bahasa mudah ikut pandai dia, nak beri tak mau beri pun. Tapi kalau kita menjadi ayah, anak bini kita tak boleh nak jawab ikut pandai. Qadi kata, apa tak boleh nak bakar? Kau pandai aku, dah aku ayah. Tak boleh jawab ikut pandai, dia kena denda, kena J. Adapun Allah Ta'ala boleh jawab kita ikut pandai dia nak bagi tak mau bagi, sikit atau banyak. Kita tak boleh takwil. Itu maksudnya kebebasan bagi dia. Dan dia lah punca segala rezeki. Sebab itulah dalam yang pertama sekali kita kena reti, iaitulah masalah iman. Bukan imam jalan ke sana kemari, imam gitu. Kena tahu satu demi satu benda apa yang kita kena yakinkan semuanya daripada Allah. Sebab zaman sekarang ni banyak kita rosak dengan sebab rezeki. Sama ada dengan sebab cari rezeki, siapa tak dang mari surau belajar agama, rosak kok cara tu. Ataupun dengan sebab dia yakin rezeki ni manusialah yang berkuasa, manusia yang berkuasa mutlak, maka rosak akidah dia. Nampak? Rosak dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi alla ilaha illallah, tidak ada ilaha. Ilaha ni makna Tuhan yang mampu memberi rezeki. Illallah, melainkan Allah seorang saja yang boleh beri rezeki. Sebab maksudnya saya terjemah daripada makna beri rezeki, daripada lafaz ilaha, yang kita nafi tu la ilaha la ma'buda bihaqqin. Tiada sepatutnya yang kita jadi ibadahkan dia. Siapa orang yang patut kita ibadahkan dia dengan sebenar? Tuhan yang boleh menjadikan, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, memberi rezeki dan segala-galanya. Semua sifat ni Allah saja ada. Tak salah kita kata maknanya dia yang tolong kita beri projek ni, tak salah. Yang salahnya siapa kita duk yakin sangat dialah saja boleh tolong kita. Kalau dia tak tolong kita, susah nak cari makan kita. Sini rosak akidah. Ni kan malam ni pening kot tu. Dia kata budak-budak motor pening pay kuda, dia pay rezeki. Pening kan tu. Nampak? Ingatlah, iman sungguh-sungguh dalam hati, Allah beri rezeki dan dia yang tukang qadarkan banyak mana. Nampak? Jangan jadi kafir dengan sebab rezeki. Jangan jadi kufur. Dia pokok qadariyah ni gini, kalau kita pergi kerja kuat, garanti dapat banyak. Kita buka kedai awal, garanti dapat banyak. Itu qadariyah. Namun kita nak ahli sunnah wal jamaah. Al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Nabi kata, akidah qadariyah ini adalah majusi umatku.
hak sesak di kalangan umat aku. Bukan garanti, dasar garanti ya. Nah, tapi kalau kita buka awal kedai, tutup lewat, ada kata boleh banyak. Tu orang cakap. Tu ahli sunnah wal jamaah. Mu buka awal, mu tutup lewat, garanti mu boleh banyak itu. Tu ahli punah. Nampak? Tu punah jahannam. Nah. Dari beki kat tu wadi tu. Kalau punah dah lagu tu. Ni ramai orang pegang. Dalam hati ni yakin dah, senang dah, masa depan buat apa? Oh, anak saya 5 orang universiti. Jadi kafir laknatullah. Kerana yakin dengan benda yang selain daripada Allah. Cuma kita boleh kata senang hati sikit, dah anak-anak lulus universiti. Tu orang beriman cakap. Faham lagi? Hati yakin, buat apa? 5 beradik. Tubik daripada Menara Gading belaka. Nah, Universiti Utara dia bilang, Universiti Melaya, Universiti Open University, Universiti Petronas, Universiti Baju Kuning. Tak salah pun, bagus anak lulus universiti, tapi janganlah hati ibu bapa yakin senang masa depan. Jangan. Tak boleh beri senangan masa depan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau senang masa depan ada CJ, semua orang ada CJ, gaji tinggi, betul tak? Ada tak? Orang PAH Universiti jual jagung. Dah rumah saya, you PAH Universiti tak? Dia sepak kertas saya bagi-bagi. Nah, ada seorang kontraktor pendapatan 50,000, 40,000 sebulan. Sekolah Sapajah 3 tak pandai baca. Kontrak semua orang lain baca. Buku bank tak pandai baca. Nulis tak pandai. 50,000 sebulan. Nampak? Makna rezeki ni hak Allah. Kita cari saja. Pastikan jalan tu halal. Itu. Sebab tu jangan kita kata bapa Tuhan beri orang lain kaya, aku miskin ni. Tarzik. Harus bagi dia. Orang lain Tuhan buat miskin, anak beranak aku, orang lain Tuhan buat kaya-kaya belaka, anak beranak aku miskin. Ni rosak belaka ni. Rosak dalam terang. Nah, rosak tak sedar, dah petah anjing ni. Itu bahaya. Bahaya ni. Ahli sunnah wal jamaah, mulut dia kata, korang ni senang sikit kita dia, kabel dia. Korang ni kalau kita ikut dia, mudah boleh projek. Tu lah, mulut saja. Hati, sekor haram pun tak boleh rezeki, melainkan Allah Subhanahu Taala. Tu ahli sunnah wal jamaah. Boleh jawab gitu? Gitu lah. Tak ada pilihan tau. Hati semua Allah Ta'ala belaka. Cuma mulut dia kata, mujur Datuk ni tolong. Tak apa lah. Hati, Datuk ni tak berkuasa sikit pun. Allah yang paling berkuasa. Situ beza. Lepas dalam hati manusia yang boleh beri rezeki, keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Bila kita pegang gitu, malaikat muka nakir tanya, wa ma'tiqaduka, apa i'tiqad kamu? Tak boleh jawab. Nah, dalam bab rezeki. Sebab itulah berusaha lah, ataulah sekolah tinggi anak-anak bagus. Tapi jangan, kita yakin Allah belaka. Senang susah, semua Allah. Faham? Kullum min indillah. Kata Muhammad kepada sekalian manusia, kullun min indillah. Semuanya berlaku daripada Allah Ta'ala. Faham? Ni kerana pitih, kerana tu takut nak menjalankan perkara yang benar, kerana duit. Lah, siapa yang beri rezeki? Nah, kita sekarang sembah Allah 5 waktu sehari semalam. Kita takut kita boleh makan minum akan datang. Tak can sembah batu. Batu kek tu. Tengok batu kek. Sembah benda. Temaga. Depan tengok, pergi gombok batu kek. Benda panggil patung apa? Hayoping. Patung dia depan? Tak tahu nama. Ada kan batu kek baru ni? Dah ingat nama kita pun tak ingat. Nampak? Orang Hindu semua tu kan? Kenyang-kenyang belaka Hindu.
Padahal sembah batu. Pasal yang beri makan bukan batu tu, Allah Ta'ala kan? Ke batu tu beri makan ke dia? Pok-pok animasi. Hak sembah berada. Siapa beri makan? Patung Ramayana, patung Ganesh. Kang, Allah Ta'ala yang beri makan ke dia. Sami belu perut sampai macam jadi macam labu air. Gemuk makan sama. Siapa beri makan? Allah Ta'ala beri ke dia. Dah dia sembah Allah ke sembah batu? Sembah batu. Faham ni? Dah kita sembah dia. Sembah Allah Ta'ala. Katakan Tuhan tak beri makan. Hak sembah batu dia beri makan. Nampak tak? Gitu badan dah. Mana tak imbang lah. Ada rezeki, boleh kita. Tak ada rezeki, hak dalam mulut jatuh. Nampak? Jadi makanan dalam mulut jatuh. Dah? Apa dah jilat mula? Putih lah. Tak, makna tak ada rezeki tu. Hak dalam mulut dah. Ni hak tali dalam rumah orang. Nak pisah biar boleh kita tewah kata lobby orang ni, lobby orang tu. Tak. Allah belaka. Kita sabab dan musabab sahaja. Carilah rezeki. Punca daripada Allah. Maknanya dalam bab ni, pada amalan kita keluar daripada surau kayak gini, nak balik ke rumah masing-masing, start pada malam ni, orang tak boleh ugut aku masalah rezeki, Allah Ta'ala belaka. Bila aku nak buat perkara agama, maka jangan ugut bab rezeki. Mu yang nak ugut aku pun, Allah beri rezeki. Semuanya bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah menjadi tumpuan. Tumpuan apa? Termasuk untuk mendapatkan rezeki masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor habuk pun binatang yang merangkak di atas bumi. Oh, banyak kalau binatang. Semua jenis binatang. Kalau tengok dalam Animal Planet macam-macam. Semua binatang tu, hak dalam batu, dalam kayu, dalam tanah, dalam lubang, celah lubang, atas pokok, bawah pokok, tengah pokok, bira pokok. Hak kaki 4, kaki 8, kaki 7, kaki 9. Semua tu illa 'alallahi rizquha. Quran kata. Bukan harian metro kata. Faham? Semua tu Allah yang beri rezeki dia. Dah? Nak bimbang dia lagi. Buatlah perintah Allah. Kalau orang kaya, jangan kita deki. Tuhan beri ke dia dulu. Dah kita buat ni tak kaya lagi. Tak sabar masa lagi. Kalau Tuhan kandak, kaya lagi. Itu masalah. Ni cara orang beramal. Hidup mengapas saja. Wujud kidang bakok. Mukhalafatuhu lil hawadi qiyamu binafsih. Wahdaniyah kudai rodak. Siapa berkembur dia, apa? Berak orang sebelah rumah beli peti air batu baru. Oh, deki dulu. Natang ni beli baru pun. Ada, mau belajar ada. Tak ada deki kau orang. Dah dia senang. Kita susah. Pakai Honda Kak je. Dia Honda Ekak. 2.0. Kita 7.0 je. Dah usah deki bagian dia. Deki benda. Lain dah dia ambil saka kita. Baru kita marah. Itu orang ngaji. Baru orang belajar. Dah kita senang pula Tuhan beri. Jangan sombong dengan orang miskin. Pasal apa? Allah beri kepada aku bukan kena bijak aku. Bukan hebat tok nenek aku. Allah murah beri kita lebih. Orang lain Allah beri miskin. Dah, nak lebih benda. Itu baru mengaji. Ni hafal saja. Nawak dia hafal saja. Ingat tu. Allah yang menentukan rezeki kita. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, engkau sajalah. Kalau mu nak beri kepada aku, tak ada orang dalam dunia ini yang boleh halang. Ketua kapung, siapa saja, PBB, Josbu, Putin, tak boleh halang kalau mu nak beri kepada aku. Betul tak? Dan kalau kau tak memberi kepada kami, tidak ada suatu orang yang boleh dapat memberi kepada kami. Itu akidah kita. Comel tu buat balik stokor. Dan ihya artinya yang menghidupkan. Allah ni yang menghidupkan. Tidak ada selain daripada Allah boleh menghidupkan. Batu kita kata la ilaha, ni tiada Tuhan. Tuhan mana tak ada. Tuhan mana tak ada. Tuhan yang ada segala sifat kamalat. Hak tu tak ada. Yang kita kata tak ada tu, tiada Tuhan. Tuhan mana tiada?
Tuhan yang boleh menghidup, mematikan, memberi rezeki, memberi kesenangan, menjamin masa depan kita, melainkan Allah seorang saja. Adapun Tuhan hak tak boleh buat benda, Tuhan kerah macam semi, hak tu berlambak-lambak. Nampak? Tuhan bodoh tu. Tak ayah napi, tak apa. Hak tu bukan Tuhan, tu semi. Tuhan yang seperti Allah tak ada. Ataupun ada lagi lain daripada Allah, ada sifat uluhiyah. Di antara sifat uluhiyah ni, ihya, menghidupkan orang, menyelamatkan nyawa. Sebab itulah kalau doktor, pergi ke doktor, ayah kita pun sehat apa semua, jangan kata doktor telah menyelamatkan nyawa ayah saya, nawak atas darah kering. Orang kata gini, terima kasih kepada doktor kerana berusaha menyembuhkan, untuk menyembuhkan. Berusaha saja. Yang menyembuh Allah Ta'ala. Jangan kata terima kasih kepada doktor kerana telah menyembuhkan. Jangan. Yang menyembuh Allah, yang menghidup Allah, yang memati Allah. Doktor ikhtiar saja, berusaha untuk menyelamatkan ayah saya. Terima kasihlah. Baru tu, sebab tu penting belajar ilmu akidah ni. Supaya kita jadi comel. Luar comel belaka dah. Ni jubah serbang, dalam tu takut bahan dia anak-anak. Nah, orang dah nampak. Dah rutuh rumah. Nah, dah rutuh yang anak-anak ni makan kat dalam. Nah, anak-anak ni cerdik, dia makan kayu tiang rumah kita, dia tak gila wall depan muka kita. Dia main kot senyap ni. Kalau dia bawa kayu dia makan depan mata kita, memang kita sembuh dia. Dah nak biok. Gitu juga nyakit dalam. Nah, sebab itulah kalau kita ni dekat dengan tempat belajar apa semua, marilah belajar. Bukan dengan saya lah, mana-mana pilih. Tak, pilihlah belajar, pergi belajarlah. Tak rugi pun. Pasal apa? Pasal hak dunia kita belajar dah. Haji kita sekolah hak. Darjah 1 masuk hak. Siapa darjah 6. Lepas tu sekolah lagi siapa darjah 5, datang 5. Lagi? Ada Ini kau. Mana darjah 6 dengan datang 5, 11 tahun. Kita belajar ilmu dunia. Tak. Ilmu bahasa Malaysia, ilmu matematik, ilmu sains, ilmu fizik, ilmu kimia, lukisan, pendidikan jasmani, kemahiran hidup. Banyak lagi dah kalau nak bilang. 11 tahun. Nah, kita belajar dah. Maka kita belajarlah ilmu akhirat ni. Nampak? Ilmu dunia pun kita kena belajar kerana kita nak hidup dalam dunia. Mesti kena ada ilmu dunia tak? Tapi kita ingat hidup kita di alam akhirat lebih lama. Maka sepatut ilmu akhirat lebih lama daripada 11 tahun. Tu maksud dia. Nah, biar banyak sikit. Ni dekat rumah dah mari. Nah, kalau jom heboh tu habis lagi. Tuk gigak bola raju. Nah, kalau heboh orang punya pasal. Jadi rugi. Dalam keadaan tua, dewasa, tidak ada ilmu agama. Ilmu dunia banyak, ilmu agama tak ada. Ilmu dunia dah tak kira. Potong sebuah kereta University of South Carolina. Kereta country. Potong pula sebuah lagi University of Liverpool. Mananya duduk ni? Balok boleh pergi ngaji Liverpool. Tapi orang ngajar di masjid Balok dekat rumah tak boleh pergi. Nampak? Situ sudah. Benar atau tidak dia berkata Allahu Akbar ketika takbir. Allah lebih besar daripada segala-galanya. Liverpool boleh ngaji, South Africa boleh pergi, New South Wales boleh ngaji, Australia. Universiti Rusia tu, Vladivostok. Nampak boleh pergi. 3 kali naik kapal terbang, tidur di Sri Lanka 2 malam. Transit di Turki pula 16 kali mutah. Siapa? Sebelah rumah hai orang baca nak betulkan sebutan Fatihah. Tak dang, sibuk mesyuarat gitu gini. Maka adakah betul dia kata masa takbir Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada segala-galanya? Tak betul. Tipu atas darat kering. Bukan marah mengaji jauh. Ni hak dekat untuk bawa bekal ke dalam kubur mudah lagi.
Itulah. Allah saja boleh menghidupkan. Kalau Allah nak menyelamatkan nyawa, maka hiduplah. Walaupun tak pergi hospital. Tapi kalau Tuhan tak mau lagi menghidupkan dia, pergilah hospital mana pun tak boleh menyelamatkan. Nah, manusia tak kuasa pun menyelamatkan seseorang. Allah saja. Dan Nabi Isa menghidupkan yang telah mati biiznillah, dengan izin daripada Tuhan aku. Kalau Tuhan ada izin, tak boleh menghidup. Maknanya kita berusahalah untuk menyelamatkan seseorang. Cobalah. Kalau orang lemah kita tolong berenang, dia ambil. Kalau orang sakit kita bawa pergi berobat. Tapi ingat, yang menghidup mematikan Allah Ta'ala. Nombor wahid duduk situ dalam hati. Allah dah larang kita berusaha. Dia suruh berusaha. Jangan kata, kalau dah pergi dah mati. Ada kot cakap itu. Kawan tu duduk di rumah, kawan mari panggil suruh pergi tubik luar, minta jalan langgar di lori. Bunyi lalu. Kalau dah pergi dah mati. Memang pun dah mati, pasal dia mati kat gigi. Dia tulis dah dia ni mati minta jalan sekian ribu bulan. Qada dan qadar dihukumkan mati pada sekian tahun. Patu bagaimana qada? Qadar banyak mana kena. Jadi bila siapa masuk, dia mati tulis dah di luar jalan, dia duduk sini pun dia akan keluar. Faham lagi? Batu belak-belak kadang-kadang tak mau keluar duduk rumah. Keluar kung litas mati. Kita lah macam-macam spekulasi. Patut aku nampak kemarin nengung. Ada lu buah sedap, tak bagian sedap. Ni pun tak mau, aku tegur tak apa jawab. Ada lu. Kalau tak mati ada cerita tu. Ada cerita nengung. Faham tak? Ni kita. Maknanya, katalah kena langgar lori tak salah, lamrah di motosikal tak salah. Tapi ingat, Allah Ta'ala telah tentukan segala-gala. Kalau Allah Ta'ala tak mau mematikan dia, tak ada kejaku kematian. Walaupun pada adat mati. Seorang budak jatuh daripada flat berapa tekak, belah-belah tekak jatuh atas min, patah kaki, patah tangan, tak mati. 16 tekak. Tak mati. 16 tekak mesti mati tak? Dalam surat khabar 16 tekak jatuh tak mati. Pasal apa? Pasal Allah ni yuhyi wa yumi. Allah yang menghidup, Allah yang mematikan. Nampak lagi? Cuma kita kata kalau mati sebab jatuh. Yang mematikan Allah Ta'ala, bukan Israel alaihi salam. Israel cabut nyawa, Allah mematikan. Dah kalau jatuh bangunan mati dah kan budak dah mati. Keluar pula dalam ayat harian Metro, seorang laki-laki mati terjatuh katil. Katil apa? Ada tinggi 400 kaki katil? Ada tinggi ni katil. Dah mana mati? Ni masalah. Kejadian yang berlaku sebenarnya satu ilmu yang beri manfaat kepada kita, tapi bagi orang yang menggunakan akal fikiran. Semua kejadian ni ilmu nak ajar kita. Lebih hebat daripada kuliah lagi. Apa yang berlaku sekeliling kita. Tapi kita tak pandai nak ambil pengajaran daripada perkara yang berlaku. Seorang laki-laki di panah peti di Amerika 7 kali. 7 kali kena panah peti. Dah mati. Rambut habis, cabut habis rambut-rambut. Rekod dunia dia pegang 7 kali di panah peti. Rekod dunia dah mati. Nampak? Tok Bila bukan panah peti, mari pagi subuh nak bang, salah pergi pegang soket, bang cara mati dulu. Nampak? Pak Imam mari tengok mana Tok Bila duduk situ tangan. Faham tak? Ni cerita ni supaya kita fikir semua ni kejadian kehendak Allah. Berapa volt sangat? Baru 240 volt. Faham tak? Peti berapa volt? Siapa tahu? Faham tak? Peti Allahu Rabbi. Tapi Tuhan bukan nak mematikan dia, nak beri rasa. Dia gitu. Baik, bukan sebab obat mahal. Bila obat mahal, doktor pakar belaka, yakin baik. Rosak akidah. Jangan. Jangan rasa yakin gitu. Kita yakin pada Allah. Kalau Tuhan nak jadi baik, kedai sesen, obat sesen tahu tak? Kedai sesen. Sini sesen. Luar pendek keting borak. Faham tak? Baik molek-molek ada pay dia.
RM1.5 nauti. Nah, kalau Tuhan kehendak air tawar je, baik. Jangan kondeng air tawar. Air tawar tu maknanya dak ubah gula, dak ubah ajinomoto. Tapi baca Quran. Faham tak? Tiup situ. Siapa suruh? Nabi suruh. Jangan kata bid'ah gitu. Faham? Yang bid'ah ni baca mengarut-mengarut, tiup di air. Hak tu bukan hak Nabi. Hak Nabi baca Al-Fatihah. Faham lagi? Tiup di air. Tiup di tapak tangan tuan malam Nabi. Dia ni main bid'ah pula. Pelik-pelik tengok pokok baru ni. Dah. Boleh baik. Ada juga penyakit dia kena pergi hospital. Nah, maknanya Tok Imam dah reti. Ada bagian jumpa Tok Imam, maya ajak, betul tak? Bagi banyak tempat. Pilihlah. Jangan ke benda haram tu doang. Ada yang benda tu kena pergi hospital. Nah, ada yang kena jumpa Tok Imam. Ada kena kedai seseng. Ada kena jumpa Tok Mudin nak sunat. Tok Imam dah anda sunat. Tak? Tengok cepat. Ada yang kena pergi dan rawatan pakar. Semuanya ikhtiar belaka. Allah lah pegang kunci. Baik tak baik tangan dia. Faham? Ada sampai tahap doktor kata ginilah awak balik ayah awak berobat kapur hospital tak dia nak buat. Ada kok. Tak percaya tanya doktor-doktor pakar. Sampai tahap doktor pakar kata gini berobat kapung. Kita dah tahu kali dia kondeng orang berobat kapung. Jangan kondeng orang perubatan kapung. Nak kita dulu perubatan kapung belaka. Dan yang kata salah bukan semua perubatan kapung salah. Yang salah ni benda karuk. Masuk dengan korok kering, masuk dengan tulang anjing, masuk dengan macam-macam benda karuk-karuk. Hak tu tak boleh Hak tu yang agama larang. Nah, sama saja perubatan asalkan kaedahnya halal, barang yang bersih dan suci dibenarkan syarak. Tidak ada kalimah-kalimah yang mensyirikkan. Boleh. Bukan semua mesti bila kita berobat dengan cara moden molek, tak mesti. Nah, bukan mesti bila pakai tok bidang kapung anak tak sihat. Itu bidang kapung ke beranak dengan Messi? Haji, bidang kapung. Mana tahu? Cek lagi kan? Tanya tak orang tua? Mana tak? Bidang kapung ke dekat hospital? Ada gambar pokok? Dah mana tahu? Mak bagi tahu dia beranak bidang kapung. Besar jala. Jangan bila kata beranak dengan Messi cara moden baru sihat. Dia sihat mana lihat ada. Dia kira ke apa? Sihat walafiat. Allah Ta'ala beri belaka. Nah, jadi Allah Ta'ala tukar sekarang ni banyak benda-benda kemudahan. Cara perubatan moden. Jangan kita kondeng secara lama. Nah, dia semua manusia ni dia memang ada kelemahan belaka. Cara moden, cara lama dia mesti ada kelemahan. Nah, jangan kita yakin sangat segala ciptaan-ciptaan baru, rekaan baru sampai kita hijab tak nampak qudratullah, kebesaran kuasa Allah. Itu salah. Semua Tuhan buat kelemahan belaka. Sehebat-hebat ciptaan di antara yang hebat ciptaan abad ke-21 ni komputer. Nampak? Hebat sungguhlah. Komputer ni macam-macam benda ada di dalam. Macam mana benda boleh kita buat. Allah hantar satu penyakit, virus nama dia. Jadi lawan dia virus. Tak boleh nak gerak dah. Sehebat-hebat bukan kata barang-barang hak kelas punya pun kalau sampai waktu lemah masuk virus tak boleh nak gerak. Kena molek kita nak format balik tak boleh. Tu yang Tuhan nak beri suruh mikir hanya Allah yang sempurna. Kita ambil berobat kapur lah hospital kelas. Jangan kata kelas lah, tapi jangan cara kapur kita hina. Semuanya lemah belaka. Tak usah kata hospital kita Kuantan, hospital Los Angeles, ramai mana dah mati, pemudahan jatuh. Dah berjaya dia kabar. Tidak kabar. Daripada Kuala Lumpur pergi ke Australia dah aku pergi ke Los Angeles.
40,000 bayar. $12,000, $40,000 Malaysia. Belah. 3 hari lepas bedah, mati ayah. Dah hebatlah tu. Pernah membedah maknanya bintang-bintang filem. Bukan mu Tuhan. Nah, ikhtiar tak ada salah. Bukan Tuhan, manusia Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lain kan Tuhan. Lemah belaka. Doktor gigi siapa dok tidur malam geluling. Sebab apa? Sakit gigi. Betul tak? Pakar badah jantung negara mati sakit jantung Kuala Lumpur tahun 80-an itu. Buat khabar. Silap tahun 89. Pakar bedah jantung meninggal dunia akibat serangan sakit jantung. Dah mu pakar jantung mana bahan sakit jantung? Pokoknya mudah mu pakar bahagian jantung tak mati sakit jantung, mati rempik ke? Lenyek lagi boleh tahan kira tak? Mana Tuhan nak suruh mikir, tak sempurna makhluk ni. Dah, yang sempurna, yang tak ada salah, yang tak ada kekurangan Allah Taala. Neh. Kita kalau kita nak hidup 100 tahun lagi, Tuhan tak beri, tak hidup. Tapi kalau kita sebut mati 40,000 sekali sehari pun, kalau tak sampai masih mati, tak mati kita. Nah, pagi kita wirid lepas solat subuh mati kek gi. Mati esok, mati lusa. Dak mati, dak lapar masa. Sebab itulah kita jangan takut sebut mati. Ada orang yang tak sebut mati sampai masa mati tak? Mati ya. Maknanya kalau kita ingat ke mati pun kita mati, kita tak ingat ke mati pun kita mati juga. Jadi baik kita mati dalam keadaan ingat ke mati. Betul tak? Gitu. Tuhan saja yang menghidup. Bila Tuhan je yang menghidup, maka dialah segala-galanya yang nombor satu duduk dalam hati kita. Bila anak kita sakit, esok nak pergi hospital, malam ni kena minta kepada Allah Ta'ala dulu. Kerana Allah Akbar, kita takbir Allah Maha Besar, hak lain kecil. Dalam kita kata Allahu Akbar tu, mafhum mukhalafahnya ad-dunya asghar. Tapi yang kata gitu tak sah semayang. Dia panggil mafhum mukhalafah, kefahaman yang dapat daripada lawang bagi apa yang kita sebut. Bila kita sebut Allahu Akbar, Allah lah yang Maha Besar, maknanya dunia ini maha kecil. Betul tak? Dipanggil mafhum mukhalafah. Nah, biarlah sungguh bila kita kata dunia itu kecil. Bukan suruh buang dunia, maknanya Allah paling besar. Sekarang menyakit kita ni, kita mengagungkan makhluk sama macam kita juga. Sehingga dalam masa yang sama kita buang terus perintah Allah di belakang. Kita Allah lepas terus sunnah Rasulullah, tak heran benda Rasulullah. Puluh punya pasal cari makan pagi petang. Tak ada masa nak mari kuliah, nak mari apa tak ada. Nah, yang heran pergi ke Mekah lah tu. Nah, orang mengajar agama tak mau dengar. Siapa masa pergi ke Mekah, habis. Siapa Jabal Nur tu, ranak. Ni naik utus situ. Tak? Kalau aku pergi ke Mekah ni, pukul kat Jabal Nur, sengih kat muka utus. Lebih kurang muka utus jadi. Nah, nak tunjuk korang ni Mekah ni. Tak apalah, tak ada salah. Dah orang ngajar dekat rumah pergi tak? Tak pergi Haji Malboro garanti. Kalau tak kotak 14 soh 20. Sebab bila kita ni dah balik daripada Baitillah, mana kita balik ni, kalau dulu tak ke surau, sekarang ke surau dah lah, tanda Haji Malboro. Kalau dulu cakap bohong, sekarang tak cakap bohong dah. Kalau dulu luar pendek, sekarang luar panjang dah. Kalau dulu bini tak tutup aurat, sekarang bini pakai tudung dah. Tanda Haji Malboro. Dia ada tanda dia. Nah, macam rokok Marlboro kok dia ada tanda. Kalau kita tutup itu pusing bawah, nampak kaki kobo dulu. Betul tak? Haji Mabrur tu ada juga. Bukan pergi tu balik Haji Mabrur, dia ada tanda. Kalau dulu kedekut, balik ni tak kedekut dah Haji Mabrur. Nah, ni haji berapa kali pergi haji? Oh, haji 11 kali. 8 kali kapal laut. Kapal terbang 3 kali. 2 kali. Sekali kapal selam. Duk bilang tu lah kedai kopi. Nah,
Tapi dada tak ada haji. Tadi semeja tu dia pergi bayar suku air dia. 60 sen TO. Kedekut bunyi haji. Mananya daya pergi Mekah kalau kedekut gitu. Tak? Tu ada tanda. Jangan bergaluh. Kita haji lah kan. Tanda-tanda Tuhan terima dah haji kita. Kita tak sayang tangan kita beri makan ke orang. Bukan mahal hangat. Duduk semeja roti canai habis 6 riyal 7 riyal. Belanja orang apa salahnya? Jadi belajar tak rugi. Tak usah bimbang. Tak rugi bukan mari dengar ni kena taruh sini jang, cicing tak dibuat balik. Tak ada, balik macam asal kau. Mari sini ada jang, balik pakai jang kau. Mari bawa RM10 balik kau. Cuma kalau rasa tak kedekut, boleh RM5 dalam tabung surat. Kalau rasa kedekut, RM10. Dia gitu. Tak rugi pun. Stadium Darul Makmur bola sepak berapa tiket? Boh. RM8. Set bola tahu lah. RM8. Lama tak kena orang. Jangan marah. Apa salah kawan? Bukan salah set bola. Asal nak semayang tak salah. Main bola, tengok bola, semayang. Jangan lupa. RM8. Dah ni tak kena tiket pun, mari lah. Ni 2 kali mari dah ni tau. 2 kali mari dah surah ni, 2 kali dah. Kali yang kedua ni. Tapi sakit mata ni. Bekas air gas. Faham tak? Nyanyi korang ni tembok air gas. Kawan tu dah susah berarak. Kena kejar atas bukit betul, nusuk dalam terowong karok, macam-macam beseng. Kena pusing balik, tidur lokak, nyanyi tunggu. Kawan cuma bukan nak pergi kacau kedai orang berniaga, nak berarak saja. Minta supaya maknanya perhatikan beberapa perkara yang agak tidak munasabah dalam pilihan raya. Nama rumah kita, rumah alamat kita, orang lain pula boleh duduk macam mana lagu tu. Lepas tu nak suruh cek balik segala daftar-daftar nama ni. Lagu tu kemudian undi pos ni siapa macam mana, semua kali 100 licin, tak boleh dah. Benda-benda lagu ni cuma nak beritahu waktu je. Patut pakai atar lah, air gas we minum, Coca-Cola ke apa. Ni pakai sembuh terus gas. Faham tak? Kita pergi malam tu, kita pergi ceramah di Kepung Surat. Depan-depan mata macam benda polong belakang mata. Faham tak? Tu imam untuk wilayah nyanyi sungguh. Tapi biarlah. Tiap-tiap Nabi kata kalau duri masuk di gari kita ni, duri kecil je, Tuhan akan kafarah dosa kita di masa lalu. Untung lah. Nampak lagi? Tak rugi, untung. Dosa kita banyak masa lalu. Siapa sini hak tak ada dosa? Cakap tangan. Hak tengok muka tak malu. Dosa belaka tak? Maka dah kena susah. Tuhan kafarah dosa. Beri pahala pula. Syarat niatnya betul. Dan kalau kita nak kira, kesusahan saudara kita lebih susah lagi. Rumah kita walai-walai ada. Rumah saudara kita di Chechnya, di Iraq, di Palestin, di Lebanon, di Afghanistan, berlubang-lubang bekas peluru. Kita susah sana je. Sekejap. Tak ada susah-susah. Tak susah. Allah bayar. Dengan memang dia bayar. Boleh belaka, tukang sembuh pun boleh kau. Boleh belaka. Tak ada orang pun yang tak boleh. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Baik kecil pun ada, kalau buat jahat sikit mana pun ada. Jadi mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada saudara-saudara kita di luar sana yang masih belum lagi nampak tentang keindahan Islam. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa mereka dan buka hati mereka untuk balik kepada Islam. Tu doa kita. Marah-marah juga, sayang kena ada. Macam isteri kita lah. Marah kena marah, jangan tak marah langsung. Semua hak dia nak kita beri belaka, botak kepala kita. Kepala kita macam nikah dengan dia tu, lu 3 orak dia rambut. Kalau layang ke dia terus, tak ada sorak terus. Tapi jangan marah sama, tak boleh. Ada masa kita nak pakai dia.
Nah, ada orang yang marah ke bini sepak terajang atas dada bini, Jet Li tu. Tak? Siapa menyambang bini tengah kukunya sambang muka dalam hatang. Nah, mana karang lain pula. Nah, dok Jet Li dah, Tommy Jah tu mari. Nah. Nah, ni tete kat bini pula. Yang tambah. Bini tambah buat baik. Tu kata dia pandai buat baik. Siangnya katok. Nabi pun marah gitu. Jangan katok sepak terajang bini. Malang pergi kecek pula. Nah, mari yang ala tu imam. Lambu kata berasa nak kata. Dan demikian lagi wajib atas sikit. Dan imatah, artinya yang mematikan. Kita baca kat itulah. Wallahu alam. Kita ada banyak soalan. Baik, soalan yang pertama, apakah hukumnya insurans nyawa yang perlu bayar 2 bulan selepas itu, yang baru bayar 2 bulan selepas itu pembayar itu mati, maka warisnya mendapat wang yang banyak? Adakah insurans itu terlibat dengan riba? Yang kedua, apakah hukumnya makan udang yang tidak dibuang tahi di kepala? Baik, ditanya di sini insurans nyawa. Pak dia muskil kalau orang pencarum dalam insurans ni baru masuk 2 bulan meninggal dunia. Bila meninggal dunia, waris telah dapat daripada wang insurans. Umpamanya 1 bulan dia carum RM100. Insurans nyawa 2 bulan baru 200. Baru 200 masuk, mati. Bila mati dapat 10,000. 10,000 ni macam mana pula? Riba ke tak? Jawabnya, tengok keadaan cara muamalat ataupun akad insurans itu. Sebab itulah kita perlu kepada insurans yang berbentuk Islami. Insurans Islami ini insurans yang menggunakan kaedah, iaitu apa benda ni, macam orang buat khairat kematian tu. Macam khairat kematian kita kutip RM10 sebulan rumah, mana-mana rumah tak. Jadi sekarang belanja kematian katakan 1,000. Jadi bila ada kematian, rumah mana ada kematian, dia dapat 1,000 daripada himpunan orang ramai. Rumah yang tak mati tak dapatlah. Hukumnya halal dan sah. Kerana kita beri itu atas dasar khairat. Faham tak? Beri sumbangan kebajikan. Nampak? Akad tabarruk dia panggil. Jadi kalau ada akad begini dalam sistem insurans moden ni, maka jadilah insurans itu dibenarkan dalam Islam. Walaupun kita baru masuk 200, kerana 2 kali 2 bulan mencarum, tapi dah berlaku kemalangan, dapat wang lebih daripada 200. Kerana apa? Yang ramai-ramai yang lain yang lama-lama dah, mereka telah akad kepada penyimpan duit itu, iaitu akad tabarruk, itu memberi sumbangan, ikhlas, berilah kepada siapa-siapa yang dulu terlibat dalam kemalangan. Inilah baru dibenarkan oleh setengah daripada ulama'-ulama'. Itu cara lagu tu. Adapun sistem inkonvensional kebanyakannya haram lah. Kerana duit pencarum berjuta-juta disimpan, disavingkan dalam akaun untuk mengutip interest yang begitu banyak. Situ haram situ. Dikumpul duit kita ramai-ramai untuk dia dapatkan interest yang banyak daripada bank. Umpamanya bank bayar 12%, 13%. Kalau 5 juta, banyak mana company tu dapat. Bila yang berlaku kemalangan, tak ramai mana. Itu pun payah nak dapat. Kata masa dia kempen tu mudah, janganlah. Kalau Pak Cik hari ni putus tangan, esok siapa lalu piti beli tangan baru. Tapi bila berlaku sungguh, tak cakap nak pergi Kuala Lumpur, begini. Sebab biasanya, kalau ikut konvensional yang datang daripada barat ni, kalau boleh, jangan beri sesen pun kepada pelanggan. Itu dia kaedah dia yang dia pakai. Tapi kita tak sedar benda tu. Sebab tu payah. Jadi sebab tu sekarang syukurlah ada beberapa syarikat insurans yang menggunakan sistem Islami. Walaupun tidak setepat mana, sekurang-kurangnya ada pilihan bagi kita. Dia gitu. Bila akad tabarruk khairat ini, walaupun kita baru sekali simpan RM10,
ada kematian, boleh dah pakai 1000 wang tabung khairat. Begitu juga insurans Islam, baru masuk 200, halal kita ambil 5000 tu, kerana tuan dia masing-masing semua telah akad untuk nafkah memberi buat sebagai khairat sumbangan ini tiap-tiap bulan. Faham lagi? Boleh tu. Bak jawab sama dah. Hukum makan udang yang tidak dibuang tahi di kepalanya. Dia kata dalam kepala udang tu ada tahi. Kena buang ke tak makan udang? Jawabnya, buang pun tak apa, tak buang pun tak apa. Nah, kerana apa? Kerana najis ke tak? Tiap-tiap tahi najis belaka. Tapi kita buka dalam kitab-kitab fiqh, termasuk najis yang dimaaf. Najis yang dimaaf. Sebab tu kita boleh makan ikan yang kecil lebih kurang 4 jari panjang ni. Panjang ni lah, tanpa siang. Dalam dia ada najis, boleh makan. Ada darah dekat insang, boleh makan. Tak wajib siang. Yang wajib siang ikan besar. Kalau ikan kembung besar ni, kita pakai rebus lalu, maka tak boleh makan. Pasal apa? Pecah darah, pecah insang dia, larut dalam kuah, jadi najis. Kena siang dulu basuh. Tapi kalau ikan kecil boleh. Nampak? Syarat saja jangan memudaratkan kesihatan. Kalau memudaratkan kesihatan, walau panjang ni tak boleh. Umpama dia telang degak, tapi anak ikan keli. Faham? Dah sampai rumah. Nampak bahan di duri ikan keli. Itu lain mudarat. Jadi kalau ikan yang kalau kita telan hidup itu tak mudarat, boleh makan. Bila boleh makan, siang otak udang lagi-lagi dimaaf. Tak? Udang pula kena pula udang kecil. Nak beri makan pula 1000 orang. Nak, udang dalam tak banyak ni, dalam 13 kilo. Nak belah udang kecil-kecil tu. Nak, rebah situ tu kasihan. Sebab itulah ikan bilis makan dengan tahi bilis tu hukumnya diberi maaf. Faham lagi? Mana ikan bilis tak wajib siang. Dan kalau siang juga sunat. Kerana nak pada kebersihan. Kerana dia ikan kecil. Nah, sebab kalau kata makan anak beranak 2-3 orang boleh kita siang. Dan kalau kita buat untuk banyak, maka dimaaf kerana sedikit sangat benda tu. Tapi nak buat suku-suku tak boleh. Macam otak udang ni duduk dalam tu, tahi dia kecil. Nak buka buang rohok kita. Tapi dah kalau buang, lebih molek. Tapi bukan wajib. Nah, yang tak bolehnya, bila najis tu suku dah daripada benda yang kita nak makan, haram kita ambil balik. Sama macam masalah makan buah jambu, ada ulat dalam. Ulat lagu mana? Ulat yang kecil, yang susah nak buang. Tapi kalau ulat besar tak boleh. Nah, besar-besar ni ulat. Tak, boleh buang. Makan, tak boleh makan ulat terdamak. Yang halus-halus dalam buah jambu. Nah, nak tengok dengan mata tak nampak, ambil dengan mikroskop nampak. Tu boleh makan. Tapi kalau ulat tu jatuh suku dah, tak boleh. Jangan kutip balik bola jambu makan. Tu tak boleh. Baik. Undang-undang tertinggi di Malaysia adalah perlembagaan. Mana-mana undang-undang atau peraturan yang bercanggah dengan perlembagaan adalah terbatal dengan sendirinya. Termasuk undang-undang atau peraturan dari Al-Quran dan Hadis. Apakah tak menjadi kufur bagi orang yang mengagungkan perlembagaan dan menolak Quran dan Hadis? Tolong jelaskan jika perlu nas Quran dan Hadis untuk menyokong hujah di atas. Baik, ni masalah sama-sama dah diterangkan bagi kebanyakan orang. Tapi bagi setengah-setengah orang tidak masih lagi tak faham masalah ini. Dia peraturan perlembagaan di mana saja bila masa jua apabila bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis, maka terbatal perlembagaan tersebut. Ini bukan kita nak cerita bab politik, nak cerita bab hukum. Bukan Al-Quran itu terbatal bila bercanggah dengan perlembagaan. Tapi kita ingat dalam Islam, Quran dengan Hadis ni yang paling tinggi. Nampak? Inilah sumber Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam dia kena tinggi sekali, tak boleh orang lain tinggi daripada dia. Maknanya segala perlembagaan, perlembagaan Amerika Syarikat, Britain, Malaysia, Filipina, Singapura, Afrika, kalau bercanggah dengan Quran dan Hadis, terbatal automatik segala perlembagaan dan peraturan tersebut. Jadi bila kita kata perlembagaan ciptaan manusia lebih baik daripada peraturan hukum Allah dalam Quran dan Hadis, maka terbatal dua kalimah syahadah orang yang berkata. Tu kena jaga. Faham? Kena jaga. Benda ni kita nak beri jaga je, bukan kita nak benda apa, bukan nak suruh marah. Dan nak marah juga nak buat apa ni, tapi nak tolong khabar, tolong royak. Jangan kata lagu tu. Kita ni nak senang-senang lah. Tengok orang nak projek, tak apalah kita projek attack. Tengok orang kaya, kita nak kaya attack. Tapi jangan bila orang kata benda yang rosak, kita ikut. Jangan kata. Walaupun kawan kita rapat benar dia ni, kamcing aku ni, tidur sebatar, berok selubang.
Faham tak? Tak apa, tapi kalau dia masuk dalam lubang biawak, kita jangan masuk. Faham lagi? Dia masuk dalam jerat api neraka, kita sorry man, takat ni. Faham? Jadi jangan kata peraturan Quran dan hadis tu kalau bercanggah dengan perlembagaan terbatal Quran. Mana boleh batal Quran? Quran ni siapa? Quran ni kalam Allah. Allah ni siapa? Allah tuang punya bumi. Faham lagi? Tuang punya bumi. Dok kurang hajar ke kalau kita nak batalkan peraturan tuang tanah. Dok reti bahasa orang panggil kalau kita pergi rumah orang, kita nak pakai peraturan kita, tak mau pakai peraturan tuang rumah. Tak percaya malam ni pergi rumah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lama tak tengok naik lah. Kita naik dengan kasut-kasut pada dalam rumah. Buat dulu sekali. Kalau kita kata perlembagaan lah yang bila canggah Quran, kena ikut perlembagaan. Naik, masuk dengan kasut-kasut, jangan buang. Faham? Dan naik atas sofa, jirit atas sofa. Jangan kaki ibu bawah. Nah, tuan rumah dia katakan, kenapa naik dengan kasut-kasut? Kasut aku beli ni kan kasut mu. Kau anda aku lah. Mu tak ada kena dengan seseng muda ui kaku masa aku beli kasut ni. Faham tak? Pukiong ni. Nah, boleh kata gitu. Memang tuan rumah paling-paling baik pun terajang dia. Paling-paling baik itu hak warak dong tu. Hak paling warak. Terajang, nyembang paling duduk dalam payah masuk kaki. Betul tak? Mana boleh rumah kita kena ikut kita. Kita pergi pula dalam keadaan naik dengan lipat-lipat. Nak terus masuk dalam bilik. Mana bini mu? Lama aku dah tium. Mana boleh gitu bini aku? Hei, tak ada kena-mengena dengan mu. Mulut aku ni. Tak boleh. Dah lewat gitu. Bila kita duduk dalam rumah orang, wajib kena ikut peraturan rumah orang. Rumah kita tak apa naik kasut-kasut. Tak, nak duduk kaki tak atas, apa paling tak bawah. Tak ada masalah, dah rumah kita. Nah, rumah orang ni. Masuklah kereta orang. Kalau jenis merokok, tuan dia kata, jangan merokok. Mana aku rokok aku? Kan bagi dua. Tak boleh, kereta dia. Betul tak? Kereta dia, kena ikut terbang. Kereta kita tak apa nak buat mana-mana pun. Kereta kita nak tukar cermin pakai bon aku pula. Tak ada masalah. Tak. Tak ada apa-apa. Buang steering, buang anda basikal. Tak ada masalah kereta kita. Ni juga. Bumi ni milik Allah. Maka tidak ada peraturan pun yang boleh mengatasi peraturan Allah. Batulah. Baliklah kepada jalan yang benar. Sebelum terlambat. Nampak? Dan terlambat, mari kematian. Nampak? Menyesal tidak berguna. Sekarang ini, tak berbalik kepada peraturan Quran dan hadis. Nah, tak apa. Mati berjumpa dengan susah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang kami beri kuasa kepada dia, dia tidak menjalankan peraturan Allah sebagaimana yang turun dalam Al-Quran, mereka tergolong dalam kalangan orang-orang yang zalim. Dan orang zalim ni apa dia dapat nanti? Dia tidur kat mana gigi? KLIA nampak? Ke duduk dekat Hilton? Ke hotel mana? Inna a'tadna liz-zalimina nara. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami siapkan tempat tinggal hotel mewah untuk golongan zalim, iaitu api neraka. Ahata bihim suradikuha. Api di atas, bawah, depan, kanan, kiri dan belakang mereka itu. Tu kan. Sebelum terlambat, tolong kau bodak kira mung esko, mung siapa, mung presiden, mung governor, balik kepada Islam. Kewajipan kita tazkirah wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Kalau beri peringatan sememangnya beri guna kepada orang yang beriman. Jadi jangan kata perlembagaan tertinggi mestilah Al-Quran dan hadis. Kalau kita kata ada yang lain lebih baik, rosak akidah kita, batal Islam kita, sebagaimana semayang kita boleh batal. Nampak? Jaga-jaga. Soalan seterusnya, bolehkah niat qada Ramadan bersama puasa sunat Syawal secara serentak? Bagaimana niat yang sebenar? Niat lama dah ni. Lepas dah Ramadan. Tapi tak apalah, kita tolong jawab. Boleh. Boleh. Iaitu niat esok nak puasa qada Ramadan dan puasa sunat Syawal. Boleh. Bukan kita kata boleh. Ulama fiqh kata boleh. Tetapi pendapat yang paling ramai dan lebih baik, iaitulah memisah-misahkan. Buat suku-suku. Inilah pendapat yang paling baik, yang paling ramai diikuti oleh ulama.
iaitu puasa qada suku dan puasa sunat Syawal suku-suku. Niat pun suku-suku. Nah, tapi kalau nak buat juga sedikit kata boleh. Tak apalah, yang kata boleh bukan orang jual spring, bukan jaga sekolah, ulama fiqh. Nah, bukan mengaji jual ulama besar dunia. Nah, maka dia kata boleh. Ni di antara mufti-mufti yang kata boleh. Atas kau kata boleh, cara niatnya dia aku mengerjakan puasa Ramadan qada esok hari serta dengan puasa sunat Syawal kerana Allah Taala. Gitulah. Tapi yang terbaik hendaklah puasa pada hari-hari yang lain. Apakah bahasa Nabi Adam dan apakah bangsanya? Dia tanya. Oh, hebat soalan ni. Bahasa Nabi Adam. Dah masa Nabi Musa kita dah dang lagi. Kita dah dang. Nabi Musa dengan Nabi Adam tu dekat 3,000 tahun dah tu. Faham tak? Orang Nabi Musa tu dah dang dengar dah kisah Nabi Adam, dah tahu kali dah. Beribu tahun dah. Kita dengan zaman Nabi Musa siapa tahu? Berapa tahun? Baju kuning. Nama apa? Karim. Karim nama? Sa'ri. Betul. Nampak macam comel nampak. Umur berapa? 38. Muda. Dia baby fish panggil. Orang nampak muda sama. Baik. Tahu tak zaman Nabi Musa berapa ribu tahun dengan sekarang? 2,500 tahun. Bukan tahdid, takrib, lebih kurang. Tak ada nak ujah pula. Tak? Lebih kurang 2,500 tahun. Lebih kurang dan lebih lagi. Kurang tak? Antara 2,500 hingga 3,500. Dia ukur di mana? Dia ukur ni daripada pakar kaji purba, dia ukur batu piramid. Piramid ni hak Firaun hak Firaun ni pak akak Nabi Musa, ayah akak dia. Kan dia duduk dalam istana Firaun, mak dia peranyuk dalam baku. Siapa di dapur istana Firaun sungai ni. Bini Firaun buat naik. Tomel budak ni. Firaun bela. Jadi dia sezaman dengan Firaun. Jadi Firaun 2,500 tahun hingga 3,500 tahun. Lama ni. Ni Nabi Adam lama lagi. Lama lagi. Jawab dengan nas yang qat'i tak boleh. Tapi dia panggil zahir. Zahirnya bercakap bahasa Arab. Orang tanya dah. Almarhum Mufti Indonesia. Nampak? Syekh Muhammad Azmi Asy-Syafi'i. Tak silap dijawab dalam kitab Tawdihul Adillah. Nabi Adam ni nak cakap bahasa apa? Dan apa bangsa ni? Orang tak lama dah soalan ni. Soalan tahun 50-an. Lama dah. Jadi jawabnya ulama-ulama menyatakan pada zahirnya memang bahasa Arab lah bahasa Nabi Adam alaihi salam. Kerana Al-Quran menceritakan bahawa Nabi Adam ni dia bercakap-cakap dengan Nabi, dengan para malaikat, dengan Allah Ta'ala ketika maknanya nak menentukan dan menunjukkan nama-nama benda ni. Dengan bahasa Arab. Jadi oleh kerana cakap Arab dengan malaikat, kita jawab bahasa Arab. Kita pakai sebagai dalilnya pada zahir sahaja bahasa Arab. Lepas tu dah ya balah, bukan bab akidah ni. Tak tanya dalam alam barzah. Hei Muhammad anak Yusuf. Apakah bahasa percakapan Nabi Adam? Tak tanya tu. Tanya ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma i'tiqaduka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka wa ma dinuka. Tu tanya. Faham? Cakap Arab. Cakap Arab. Bangsa apa? Bangsa tak ada bangsa. Kerana dia ibu bangsa. Daripada dia tu baru jadi bangsa. Jadi oleh kerana cakap Arab, bangsa Arab. Dia gitu. Tapi kata ulama' sejarah, dia tak ada bangsa dia. Dia hak pertama, manusia pertama. Dia Abul Bashar. Bapak segala manusia. Lepas tu nak kata bangsa ni, dia kena duduk dulu pada negeri. Duduk tanah Arab, bangsa Arab.
Arabi. Dia panggil Arabi, bahasa Arab. Nah, duduk di negeri tanah Inggeris, Inggeris. Gitu dia buat II belakang. Nah, orang daripada mana ni, orang bangsa apa ni? India, Hindi. Dia II belakang. Dia orang mana? Baluki. Faham tak Baluk? Faham tak? Gitu lah. Atas negeri baru ada bangsa. Faham lagi? Lepas tu dia kemas. Dia mengikut bangsa tu Tuhan buat bermacam-macam corak. Orang negeri ni Tuhan buat gini. Orang negeri ni Tuhan buat ubah dia jadi gini. Asalnya satu saja, Adam dan Hawa, Habil dan Qabil. Lepas tu 2 orang adik-adik perempuan. Daripada ni jadi ramai. Bila ramai, Allah ubah bentuk. Bentuk mana? Bentuk muka dan tubuh Adam. Ada Tuhan buat Mak Saleh. Mak Saleh dah sama. Mak Saleh pendek, Mak Saleh tinggi. Nah, Mak Saleh dah sama. Mak Saleh kulit merah. Kulit merah ada, kulit macam strawberry ni. Kulit putih lepuk macam gepung ni. Macam-macam esen. Dah kena je. Mak Saleh jumpa Mak Saleh dah lega. Satu tengok. Bukan dia sama. Gelompong lain-lain. Ni Jerman, orang ni Ireland, orang ni England. Cakap dah pandai. Nah, macam orang ulu apa benda ni, gulu tahang tau. Tak, cakap dengan orang ulu Kedah, tak faham. Tak, orang ni kata gerek, orang ni kata payah. Tak faham. Banyak je bangsa kebesaran Allah Ta'ala. Nah, bangsa ke dia. Lepas tu kini kalau kita pergi di negara putih, kita tak jadi dah bangsa orang putih. Hak tu lama dah Tuhan mati, tak gerak dah. Faham lagi? Dia mati sikit. Dulu dah Tuhan atur ni buah di bumi Afrika, buah bumi ini, dia akan jadi muka lain. Kita ni kalau kita pergi dengan putih pun muka gitu juga. Nampak? Sehari pergi duduk di Jepun, boleh 15 tahun, balik dah di Jepun muka macam Mawi gini lah. Faham? Kegemah dah. Dulu Tuhan buat. Jadi bangsa Jepun, bangsa Cina, bangsa Korea dekat-dekat. Nah, jadi Nabi Adam menurut pendapatnya tak ada bangsa. Kerana dia Abul Bashar, asal daripada bangsa. Nah, apakah bacaan yang sesuai untuk sedekah pada arwah? Contohnya ketika sedang memasak, adakah sampai kepada arwah? Bagaimana caranya? Terima kasih banyak. Dia kata nak bacaan pada orang yang telah mati. Kalau dia baca apa-apa, siapa ada ke arwah? Tengoklah apa tujuan ni. Tengoklah kalau niat dia ikhlas. Tak? Nah, yang ijma' ulama'nya, iaitulah kita baca doa dan istighfar untuk orang yang telah mati. Nah, itu ijma' ulama'. Nah, doakan keampunan bagi dia. Nah, belang-belang duduk masak ni ada apa? Belang-belang duduk kaya nasi nak makan orang ni, kenduri ni, belang duduk kaya gula tu. Tak ada apa. Dia boleh kata Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Dalam hatinya, ya Allah, ya Tuhanku, berilah keampunan kepada ibu bapakku yang telah tiada. Nah, maka katanya Syekh Ali Jadul Haq, guru besar Universiti Al-Azhar tahun awal 90-an, wa yasilu sawabuhu ilal mayyit bi'inillahi insyaallah ta'ala. Akan sampai pahala bacaannya tadi kepada orang yang telah mati dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Tuhan tak izin, atas dunia pun tak boleh tolong. Kalau Tuhan izin, mati dah boleh tolong. Faham lagi? Kalau atas dunia kita nak tolong orang, hidup sama hidup, Tuhan tak benar tolong, tak boleh tolong. Ayah terjun dalam kolam, dekat dah nak ambil anak, pegang dah, terlepas juga. Dah Tuhan tak izin. Nampak? Kalau Tuhan nak tolong, tak payah orang pegang, hanyut naik pula. Mulai ada. Jadi tazim. Faham? Bacalah apa saja benda yang baik, buatlah apa saja. Kita beri makan orang pun, kita boleh hadiahkan pahala dia kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Nampak? Bukan kita kata, ulama' kata. Dah? Kita belanja orang, roti canai, belanja orang teh tarik apa semua. Nak? Kita hadiahkan pahala dia kepada tok nenek kita. Boleh? Tak ada masalah. Faham lagi? Tak ada masalah. Bukan nanti mana kena panggil mari di rumah beratur ramai baru boleh. Tak beli air tebu beri makan ke orang. Tak ada masalah. Nah,
Sebab seorang perempuan datang berjumpa Nabi, boleh tak aku sedekahkan kepada ibu bapa yang telah mati? Nabi kata, na'am. Nabi kata, sakil mak, biar orang minum air. Iaitu pahala niat kepada mak ayah yang telah meninggal dunia. Nabi kata, beri minum air kosong lah. Dan kalau kita beri air teh, lebih afdal. Kalau kita buat nasi kunyit, nasi biryani, lebih afdal. Tak? Ada makan mana ni? Ada apa? Tak ada habis juga ni. Nak jawab pendek-pendek jadi panjang juga. Banyak lagi ni. 1 jam baru boleh 15 minit. Benarkah ada hadis yang menyatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda bahawa akan lahir dari keturunannya 10 imam sah, dan ada yang menyatakan Imam Syafi'i dan Imam Mahdi merupakan imam-imam yang terakhir selain daripada imam-imam yang lain ini? Bermakna sebelum Imam Syafi'i ada 8 imam yang besar dari keturunan Nabi yang boleh diikut. Adakah ini benar? Dia kata. Baik. Setakat yang kita tahu, tak ada lagi hadis ni hadis yang sahih ataupun hasan daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Nampak? Tapi hadis ini diriwayatkan oleh golongan Syiah ada. Orang-orang Syiah mereka sangat-sangat duduk buat tahqiq dengan hadis ni lah. Hadis kebesaran Sayyidina Ali ni. Hadis imam 10, imam 12. Bukan imam 12 tu yang salah, tapi hadis tu sebenarnya kata ulama lah. Saya tak kata. Tidak wujud. Kata ulama. Imam tu mulia, Imam Ja'far Sadiq. Jangan kita hina keturunan Rasulullah. Imam 12 kata Syiah Imamiyah tu. Pasal apa dia panggil Syiah Imamiyah? Pasal Syiah tu dia memuliakan Imam 12 ni. Imam 12 ni imam besar, imam mulia sungguh. Jangan sampai kita hina dia pula. Cuma kita tidak setujulah dengan pegangan orang Syiah tu. Yang setengahnya sampai katakan Imam 12 ni ada yang maksum. Salah. Yang maksum hanya Nabi dan para Rasul. Situ kita jangan melampau sangat. Kasih kepada para sahabat sampai sama level dengan Nabi, tak boleh. Dan jangan turun sangat sampai menghina para sahabat, tak boleh pula. Kena pada tepatnya. Kalau kita nak kasih pada seseorang, yang paling patut kita kasih mengasihi segala-galanya lebih pada lain, Allah wa Rasuluhu, Allah dan Rasul. Baru-baru ni saya ada bertemu seorang sahabat lama yang sedang belajar di UIA. Beliau ada menunjukkan sebuah kitab yang katanya adalah kitab mazhab, akan tapi bukan kitab mazhab dari salah satu mazhab yang 4. Dia mengatakan bahawa mazhab bukanlah hanya 4 sahaja, dan tidak salah kita beramal ikut mazhab yang kita pelajari. Tolong beri penjelasan. Pendek-pendek dah kita terang. Betul lah, bukan 4 saja ada mazhab tentang fiqh ni. Kalau mazhab ni sebenarnya itu jalan yang diikuti oleh ulama-ulama mujtahid. Dia ada mazhab dalam bab fiqh, mazhab dalam ilmu tauhid, mazhab dalam ilmu tasawuf pun ada juga. Dalam ilmu nahwu dia ada mazhab. Mazhab Ibnu Hisham, mazhab Sibawih, mazhab Syekh Khalil. Tapi kita orang awam ni duk faham mazhab 4 tu lah. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Ni mazhab fiqh. Mazhab di segi fiqh ni sebenarnya lebih kurang ada 18. Dari sejarah dulu sampai sekarang 18 mazhab. Yang sampai pada kita yang dijaga dengan rapi 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Ini biasa kita boleh dapat baca dalam kitab usul fiqh ataupun kitab-kitab qawaidul fiqh. Ada cerita tentang ini. Nampak? Dalam tasawuf dia ada mazhab. Bukan mazhab di mana tak betul lah. Mazhab-mazhab yang muktabar, yang molek. Mazhab Ghazali, mazhab Junaid Baghdadi, mazhab beberapa orang Syiri As-Saqati. Dalam ilmu nahwu. Haji tahu ilmu nahwu? Ilmu orang yang sekolah Arab itu ilmu nahwu. Dia ada mazhab Syekh Khalil, mazhab Khaliliyah, mazhab Sibawih. Ada lagi beberapa mazhab. Ada khilaf di sini. Ibn Hisham kata gini. Tak boleh mazhab ni, benda ni pandangan ulama. Baik. Lepas tu dalam masalah fiqh, biasanya sekarang ini yang banyak, yang dijaga rapi, yang ada mufti, ada ahli tarjihnya, ada fuqaha yang memperkuatkan hujah, memperkuatkan mazhab ini, ada 4 saja. Iaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Faham lagi? Dan kenaklah kita faham mazhab-mazhab ni ialah benda yang tidak ada nas. Kalau ada nas, tak ada mazhab. Semayang sehari semalam 5 waktu, tak ada mazhab. Semua ikut Nabi belaka. Nabi kata 5 waktu. Dan yang di mazhab jadi lain-lain, tak ada Nabi sebut. Jadi terpaksa kena cari masalah ni. Nak buat keputusan untuk kemudahan pada kita. Maka terjadilah pandangan-pandangan.
Macam pilihan raya, tak ada zaman Nabi, bid'ah dah. Jadi ulama pun berijtihad. Nah, sebut jelas wajib pilihan raya tak ada. Dalam ayat Quran tak ada juga ayat pilihan raya. Ulama perlu balik pada ulama fikir. Fikir ulama ni ijtihad. Untuk mendapatkan hukum wajib atau tidak bila kita masuk dalam pilihan raya untuk membantu Islam dapat menjalankan amal ma'ruf dan nahi munkar. Maka hasilnya wajib menyertai pilihan raya jika ada di sana satu jamaah Islam yang nak mengembalikan Islam sebagai dustur dalam negara. Itu ijtihad dia panggil. Jadi dia kata tak mesti kita ikut mazhab Pak tu lah. Tu lah dia kata. Kita boleh ikut mana-mana mazhab yang kita belajar. Dia belum tentu waktu betul. Kerana kalau kita terbelajar mazhab yang tidak muktabar, tak boleh ikut tu. Walaupun khilaf tu banyak, ada khilaf yang tak boleh ikut. Umpamanya ada pendapat yang mengatakan boleh sembahyang jemaah seorang diri di dalam rumah. Boleh ikut tak? Punahnya nyanyi masjid, pakat sembahyang seorang diri dalam rumah belaka. Ada pendapat. Tidak mesti pendapat bila sebut dalam kitab kita boleh beramal. Nampak? Dia ada pendapat yang syaz. Ada pendapat yang merdu, banyak. Walhasilnya kalau kita nak cerita tentang orang ramai hak jenis nak mengaji fardu ain ni, tak ikutlah pendapat-pendapat yang mudah. Yang muktabar, yang ramai orang dia ikut. Jalan mudah. Kalau kita nak lebih lagi, kita nak belajar lagi mazhab, bukan tempat kuliah maghrib seperti ini. Cerita pun orang kadang-kadang tak faham. Nyanyi mamak repik mari nak dengar belajar, dia cerita bab mazhab, dia pun pening kepala. Jadi kalau nak lebih lagi, ba'dal isyak, ngaji lepas isyak. Kita buka kitab mazhab. Syarat ngaji nahu dulu. Sebelum nak ngaji mazhab, nahu tak lama. Kalau kita cerdik 15 tahun. Lepas tu kita ngaji ilmu sarah dalam 10 tahun. Kita ngaji ilmu balaghah, ilmu ni, ilmu baru kita mengaji kitab-kitab fiqh mazhab, sumber-sumber hadis dan sebagainya. Takut mana ilmu Arabiah kita tak erti, lepas tu kita nak cakap bab mazhab saja, wak sedap cakap. Bukan tepat dia. Dalam kitab yang saya sebut atas pengarang mulakan satu hadis Nabi, aku tinggalkan dua perkara yang barang siapa yang berpegang padanya tidak akan sesat sampai bila-bila pun, iaitu Quran dan hadis. Quran dan keluargaku, gitu lain. Dan kitab itu mengatakan hadis itu mutawatir dan pengarang tidak mengambil hadis yang diriwayatkan sahabat. Ia hanya mengambil hadis yang diriwayatkan oleh orang yang mempunyai hubungan dengan Nabi seperti Aisyah, Ali dan sebagainya. Apa pendapat ustaz dan tolong jelaskan. Hak kita dengarnya taraktu fikum amraini, sampai kepada ayat kitab Allah wa sunnatan Nabi. Quran dan hadis. Quran dan hadis. Tapi ini Quran dan keluarga aku. Ini jelaslah pandangan daripada golongan yang cenderung kepada mazhab Syiah. Nampak? Jadi tak kenanya orang Syiah ni mana-mana sahabat yang riwayat hadis, tapi dia bukan kumpulan Sayyidina Ali, bukan grup Sayyidina Ali, dia tolak hadis tu. Tak kena juga. Memang ada perbelahan berlaku dalam zaman Sayyidina Ali itu, saya bersama Muawiyah, Siti Aisyah. Maka dia kata hak golongan sokong Siti Aisyah macam Abu Bakar, Umar, dia marah. Siapa ada golongan Syiah yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dua patung berhala Lata wa Uzza. Nampak? Tak kena lah itu jadi sesat pula. Jadi berhati-hati. Benda ni kita tak mau sebut sangat, cuma kita berhati-hati. Di dalam kitab itu juga mengatakan bahawa air tadahan daripada bahasa air semayang adalah masih dalam kategori air suci lagi. Menyucikan dan boleh digunakan berulang kali dengan syarat ia merupakan air tadahan air semayang dan tidak bercampur dengan benda-benda yang menyebabkan itu berubah warna, bau dan sebagainya. Sila ustaz jelaskan. Baik. Dalam masalah kita mandi, kita ambil wuduk, pendapat jumhur ulama mengatakan bila kita basuh anggota kita yang fardu, kesang dia lepas pada tu air yang lepas kita basuh dia jadi air mustakmal. Ni soalan tentang air mustakmal ni. Faham lagi? Mustakmal ni bahasa Arab istakmala yastakmilu istikmalan fa huwa mustakmil wa zaka mustakmalun. Kalau orang ngaji ilmu sarah, makna mustakmal air yang telah pun digunakan untuk pangkat hadas. Arab lagi mustakmalun yang telah dipakai. Baik, dalam masalah air mustakmal ni boleh tak buat bersuci? Bukan ijma' dari buat bersuci. Jumhur ulama, di antaranya pandangan ulama Syafi'i, bila dah mustakmal tak boleh buat bersuci. Tapi ada juga pendapat ulama mengatakan walaupun mustakmal tak campur dengan najis boleh buat bersuci. Bila dia kata ni masalah ni benar, benar juga, jadi betul dia kata. Tapi bukan pandangan jumhur ulama, pandangan daripada beberapa orang fuqaha, daripada pandangan yang lain daripada jumhur ulama. Faham? Adapun jumhur ulama yang ramai di kalangan ulama, bila kita dah pakai dah air itu buat bersuci daripada basuhan yang fardu, maka air itu jadi mustakmal. Bila mustakmal tak boleh buat basuh najis,
dah boleh buat, ambil wuduk dan mandi junub. Yang lain boleh yang musta'mal. Jadi dia kata ada juga pendapat mengatakan boleh buat berapa kali pun tidak musta'mal. Jangan syarat, jangan berubah dengan sebab najis. Betul, boleh. Kalau kita nak ikut pendapat ni, boleh ikut, tak ada masalah. Dan tapi kita belajarlah pandangan-pandangan daripada ulama-ulama mazhab ni supaya maknanya kita lebih mudah dalam amal ibadat. Bukan pakai nak ikut sembarangan itu. Nah, tapi budak mestilah mazhab 4 ni saja yang kita boleh ikut. Sebenarnya ada lagi pandangan lain yang luar daripadanya, tapi kitab-kitabnya tak banyak. Tak, pakar-pakarnya tidak ramai, jadi menyukarkan kita sahaja. Tapi kalau kita rasa yakin, kita boleh ikut syarat, bukan pandangan ustaz, tapi pandangan daripada imam yang mujtahid. Sebab air musta'mal ni memang pandangan jumhur ulama saja, bukan ijma'. Tak ijma'. Ada pandangan juga yang mengatakan walaupun musta'mal, hukumnya boleh lagi pakai buat suci. Tapi jumhur ulama tak boleh. Lain daripada tu boleh. Macam air kita basuh berok. Dah kita berok, kita basuh lah. Buang air besar, kita basuh. Najis tu ada dekat tempat keluar itu. Kita pun jiruh dengan paip. Faham tak? Bila kita jiruh dengan paip, air dengan tu campur dengan kita gonyoh tu, dia campur dengan najis. Air tu mutan najis. Faham lagi? Bila habis dah najis, faham lagi? Bila kita sembuh, habis dah najis. Bila habis dah najis, datang pula air bersih, kena lagi. Najis tak ada dah. Bila kena tempat tu, dia jadi mutan najis dah air. Najis tak ada dah ni. Tak faham? Ni tempat berok. Contohlah kan nak panggil orang semua, tak ada orang nak bangun. Faham? Nampak? Okey. Kecing yang senang kecing. Ni kecing. Kita kecing tubik. Ini pistol. Bila ada habis kecing, dia ada air kecing sini dah. Nampak? Kita pun ambil air jiru. Air yang jirus kita tak ada bawah.